Baik Auda, sekarang kita akan mengikuti dalam segmen motivasi kewangan. Jadi Muammar ya, ketika ini di dalam kehidupan yang semakin mencabar, penting ya bagi kita untuk menguruskan perbelanjaan dengan bijak ya dalam menghadapi kenaikan harga keperluan harian. Jadi dengan mengamalkan perbelanjaan berhemah, kita dapat mengelakkan kebocoran simpanan dan dapat menjaga keseimbangan kewangan dalam situasi ekonomi yang agak mencabar ketika ini. Betul. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai dengan simpanan bocor. Jadi alhamdulillah pagi ini ya, dan untuk membicarakan mengenai dengan segmen motivasi kewangan, kita telah pun menjemput seorang tetamu dengan kita, tidak asing lagi sebetulnya di Rampai Pagi, iaitu Puan Afiza Osili, iaitu pakar kewangan. Selamat pagi Puan. Selamat pagi. Apa khabar? Kabar baik. Ya, terima kasih ya kerana datang ke studio Rampai Pagi untuk berkongsi lagi mengenai dengan isu-isu mengenai dengan kewangan ini. Jadi kita bicara mengenai dengan simpanan bocor ini ya. Puannya kalau kita bercakap mungkin sebagai mukadimah mungkin boleh Puan kongsikan ya sebagai mukadimah mengenai dengan tajuk kita. Silakan. Okay. So salah satunya yang saya ingin katakan hari ini adalah specifically daripada simpanan Ketani. Sebab kebanyakan orang simpanannya ni ada dalam satu akaun perbankan saja. Di sana juga ia menyimpan pendapatannya, perbelanjaannya, bertamu ni. Simpanan kecemasan, simpanan kemahuan. So semua ni bertamu jadi satu. So anda tahu macam ani untuk apa? Ani untuk apa? So dari sana masa menyimpannya, aku menyimpan bahnya bulan-bulannya. Anda boleh minimum memang aku menyimpan dalam 100 atau 200 lah. Tapi kenapa macam bank ni bucurnya, simpanannya tu bucurnya. Indah bergarang, indah turun, indah naik juga. Suatu yang akan dibahas hari ini lah. Baiklah ya, mengenai dengan tajuk berkenaan. Kalau Phuket tadi tahu bubus memang akan habis tu. Tapi kalau simpanan sendiri, tempat yang untuk kata ni, simpanan ni bila kita membayangkan ia adalah satu tempat yang mungkin keras, mungkin sebagai contoh kotak ataupun tempat penyimpanan yang memang selamat bagi kita ni. Tapi disebabkan ianya simpanan, mengapa pula ia ada bocor lagi? Jadi mungkin lebih lanjut mengenai dengan simpanan berkenaan, ada antara contoh yang boleh diberikan. Okey. Salah satu contoh, jika seseorang itu mempunyai satu akaun perbankan lah, akan ditunjukkan sebentar lagi. Sekiranya lah pendapatannya seperti yang saya katakan tadi, pendapatan, perbelanjaan, simpanan kecemasan dan kemahuannya tu semua di dalam itu. Jadi ia masa yang menyimpan tu dalam akaun ko tu biasanya orang dalam akaun ko tidak akan aku buat ia punya jumlah tu di bawah 1,000 sekiranya. So setiap bulan ia buat macam itu. Tapi ia tak tahu ada dari segi pembahagian, adakah ni simpanan kecemasannya ndak tahu naik turun. Jadi ia punya nyorang simpanan itu dari awal tahun sampai ke hujung tahun sama saja. Ia tanya, tapi aku menyimpan banyak. And aku make sure-nya apa yang ada di dalam akaun perbankan ku tu indah turunnya. Seterah jumlah tersebutnya. Jadi dari sini anilah sebabnya pasal ndak ada nyorang alokasi dari segi simpanan kecemasan, simpanan kemahuannya nada. So itu macam yang dah tahu ini untuk apanya. So kadang-kadang tertarik apa itu ini, tapi memang ada yang menyimpan tapi hanya kekalkan jumlahnya tu. Dari sana sebab itulah Indah nampak kenaikannya. Maksudnya itu Indah ada tempat khusus ada juga spesifik. Jadi ini kalau contoh simpanan itu bersatu dengan duit lain yang lain. Jadi memang dinampak lah punya simpanan itu. Jadi seterusnya ni puannya, bagaimana pula dengan kebaikan mempunyai lebih dari satu akaun perbankan ya? Saya percaya memang ada yang memiliki 2 atau 3 bank ya. Ada yang satu untuk gajinya, 2 untuk simpanan, ketiga mungkin simpanan untuk haji. Jadi mungkin apa antara kelebihan? Silakan Puan. Okey. So dari sini benarnya lah kami memang menyarankan minimum lah mempunyai 3
akaun perbankan. Okey. Sebenarnya satu adalah di mana pendapatan kita ni masuk. Jadi itu tempat kita ni berbelanja. Tapi sebelum apa-apa kita ni boleh simpan untuk kemahuan kita ni, simpan untuk kecemasan. Dan ada juga orang cakapnya, okeynya kalau aku banyak perbankan ni membuatkan aku payah untuk menyimpannya. Disebabkannya paksa aku ke perbankan ni, kadang-kadang perbankan ni arah tempat tempat tinggal itu ada ATM, ATM machine ATM yang tersedia. Paksa saya mungkin ke bandar ke apa untuk mencari setiap perbankan yang ada berampatlah sana. Jadi perbezaannya adalah kalau satu akaun perbankan tetapi mempunyai banyak akaun dalam satu atau ia boleh nampak semua sekali. Dugaan pun boleh macam mentransfer tu senangnya orang. Ya, memanglah kalau berbeza akaun ni kan orang sama je tu. Aku boleh pakai ia punya kad debit apa itu ni macam. Tapi kita ni tidak dapat akses amount itu kan. Jadi kita ni boleh mungkin kita ni boleh tinggalkan kad debit tersebut di rumah. Jadi kita ni tahu apa yang ada untuk perbelanjaan akaun perbelanjaan ani yang akan ku sediakan. And then reason kenapa berbeza akaun perbankan ini adalah disarankan disebabkan ditakutilah dengan apa-apa orang reason akaun kita ini dibekukan. Mungkin disebabkan penipuan. Ini banyak. Memang ada tu supaya diorang dapat akses kita ni punya akaun kan. So kalau itu terjadi, mungkin kita ni tidak tahu bila akan tidak dibekukan. Mungkin makan masa sebulan, 2 bulan, tidak tahulah. Mungkin kalau ada yang beruntung dalam seminggu sudah bolehan atau. So dalam mana tu kalau kita ni ada satu perbankan, banyak-banyak akaun. Payah je kita ni kan sebab orang debit cardnya tu satu. Mungkin kita ni terbiasa mentransfer ke arah tempat yang ada kad debit atau. So itu adalah salah satunya disarankanlah kalau boleh ada berbeza akaun perbankan. Kalau orang semua start dari tabiat kita ni lah. Sekali yang penting disiplin kita ni ya. Dan kalau ada kemahuan di situ ada jalan sebenarnya. Jadi yang penting ada yang tadi sifat terkarih pada sebenarnya. Sebab kita ni mahu jadi itulah antara kelebihan sekiranya kita ni mempunyai lebih dari satu akaun perbankan. Sekurang-kurangnya kalau bank kita ni itu dibukukan, sekurangnya kita ni ada bank lain lagi. Kita ni ada backup. Dan juga mungkin dapat kita akan memilih yang mana satu bank yang sesuai untuk kita ni menyimpan ya. Puan kita ni tahu mungkin bank ini mereka akan memberikan sebagai contoh peratus simpanan berkenaan. Jadi dari sana mungkin dapat kita ni membezakan. Yang ingin menjadi satu pertanyaan adalah bila kita ni ingin mengakses satu memang susah. Jadi ramai yang memilih sebagai contoh satu akaun saja disebabkan semua orang mempunyai akaun berkenaan. Jadi adakah sesuai jika ia menggunakan perbankan itu untuk menjadi simpanan saja? Tidak salah, tetapi ya tahu nanti kalau dari segi untuk mencek ada memang nampaklah simpanannya ni bocor. Memang sudah dilihat pasal masalahnya benda tu kita ni macam kalau kita ni mencek satu aplikasi saja and then macam Indah banyaknya orang kita ni memang lihat gaji masuk ke Indah kan selalu. So ternampak dia akaun-akaun di dalam itu. Sebab itulah macam kalau boleh ditiadakan simpanan sana. So kita ni nampak. So kita ni memang merasa macam simpanan itu memang meningkatlah. Memang cuma tu bang tu kadang-kadang kalau kita ada usin lebih, boleh ni beli ni beli tu. Macam ada diskonnya. Hari ini saja ada pulang ni sini cukup pulang ni. So tertarik kita ni lupa menyimpan balik. Itu masalahnya. Minjam kepada diri sendiri indah pandaikan balik tu. Baik. Seterusnya. Baik puannya seterusnya adalah mungkin boleh puan kongsikan atau tunjukkan contoh jika seorang itu mempunyai satu akaun perbankan. Silakan. Sebagai contoh akan tertera di TV masa ni. So dari sini masa kita ni mendapat pendapatan lah sekiranya. Macam yang tadi juga contohnya di mana ia menyimpan akaunnya yang nyorang main account sebagai 1,000.
Tapi sebabkan ia ada perbankan yang lain, okeynya setiap bulannya aku startlah menyimpan 100 arah perbankan B. And then 50 arah perbankan C. Okay. So dari sana setiap bulan ia menyimpanlah jumlah yang sama. So kalau kita lihat di sini dalam perbezaan 3 bulan sahaja ia meningkat dari 1,000 yang tadi kekal menjadi ada 450 tambahan. So ani nampak peningkatan. And then macam memang tahulah kalau kecemasan dari segi kereta rosak ke rumah perlu dibaiki atau bocor apa itu ini. So dari sana ia dapat ambil and then ia boleh start lagi semula ni orang. So nda terkacau lah ia punya perbelanjaan apa ini. Jadi yang ini kalau kita lihat memang every month dimasukkannya dinaikkannya 100. Ya. Pada mula Ogos 100, kemudian pada September 200. Jadi ada peningkatan dari 100 maksudnya. Ya, pasal ia memang menyimpannya okeynya. Setiap bulan aku menyimpan 100 sama 50. 100 arah perbankan B, 50 arah perbankan C. Ya. So ia buat benda yang sama September ia buat lagi. Ia masukkan lagi 100 sana. So ia tak ada nampak peningkatan itu. Orang jumlahnya memang sikit tapi kalau ketani tunggu bata-bata memang meningkatlah. Terus sekali seperti apa peribahasa lama-lama jadi bukit ya. Tapi ingin bertanya juga Puan ya. Ada di antara kita ni jual katanya rimaskunya banyak-banyak bank ni. Lagipunnya banyak-banyak bank ni karangnya untuk apa banyak makan nusin saya katanya indah katanya. Mungkin itu menjadi pemikiran orang disebabkan banyak bank yang dibuka. Memang itu ada banyak orang sebut. Tetapi kan kalau kita ni ada different nyorang pelbagai perbankan ni kan. Memang salah satunya membuka tu memang payah apa tu. Tapi dari segi keselamatan and then keselamatan juga pasal kita ni dah tahu kan kalau kita ni sekiranya bercuti penipuan berlaku di sana and then akaun satu tu kena bekukan. Paksa kita ni telefon orang ke itu ini untuk mentransfer ke mana. Kalau yang ada cash lagi apa. Betul. So yang dua ni yang tadinya nyorang it's a fast lah to have fun multiple account ni. Tiba-tiba berguna. Disebabkan isu-isu sebeginilah. Pasal kadang-kadang kan ketani memang kena tiba-tiba minda tahulah kena bekukan. Betul. Sebab kebanyakan ketani SIM card ketani itu ketani tukar ke SIM card negara tu kan. So ketani indah menerima SMS-nya. Kali tiba-tiba dia dapat pakai. Aku tahu ada jumlah duitku di dalam itu lebih daripada mencukupi untuk mana. Kenapa? Ya tahu sebab itu macam at least ada 2 lagi your backup. Semasa di luar negara ataupun di negara jiran di mana sajalah. Betul. Baiklah untuk seterusnya Puan, saya terfikir juga ada yang mengungsikan katanya kalau akunya baik lagi ku membuka kredit cardnya. Jadi bagaimana? Adakah ia juga akan membuatkan mengganggu dalam sistem untuk membuat simpanan kita ni itu dalam sepadat yang mungkin. Okey. Kredit kad kita ni mesti faham. Kredit kad ni adalah pinjaman, salah satu pinjaman. Ya, macam memang hutang. So, kalau kita ni dah menyimpan lah kita ni rely fully arah kredit kad. So, imagine sekiranya ia punya kredit kad limit ni let's say 3,000 atau 5,000. So, ia menggunakan 3,000. Itu pinjaman. Kita ni mesti menyimpan balik kan. So, kalau ia kan gajinya dalam 3,000 lah kali ia akan membayar balik sebulan memang indah mencukupi. Betul. Kan. So daripada tu kalau ia ada simpanan sendiri yang ia incit-incit masukkan and then yang ani sekarang membayar kredit kad itu yang perkara yang betul. Tapi kalau yang ada simpanan, aku ada kredit kad sejak aku pakai sejak apa. Tapi ia tak membuat pembayaran itu supaya ketani dikenakan peratus yang telah ditetapkan. Ketani mesti bayar balik immediately lah. Jadi ini bermakna pun boleh menggunakan kredit kad tapi ada backup plan debit kad itu untuk membayar balik. Yes, ada simpanan lah. Simpanan ya. Pasal kredit kad itu hanya digunakan untuk keselamatan akaun ketani. Tapi bukan fully atau bukan simpanan ketani.
Ketani lah. Ya. Itulah, ya. Memang satu perkara yang kadang-kadang membuat orang keliru. Maklum sajalah kalau kita berada di luar negara, kadang-kadang mereka ini tidak menerima debit card tersebut. Jadi perlunya ada debit credit card. Jadi dengar-dengar dari orang macam itulah. Ya, lagi baik kau buka ni dan semikian. Jadi dari sana membuatkan apapun yang kita dibincangkan ini mengenai dengan motivasi kewangan mungkin lari daripada apa yang ingin disampaikannya ataupun apa yang ingin dilakukannya. Sebagai contoh kalau kita lihat tadi puan mengenai dengan menyimpan ini, jadi dari sana macam mana aku akan membayar kredit kad bocor tujuh simpanan yang disebutkan tu. Jadi memang itulah ada sedikit jawapan kepada habis kita bagaimana cara untuk kita ni menyimpan simpanan ataupun kewangan habis kita agar ianya indah bocor. Iya. Jadi kita masih lagi bicara mengenai dengan motivasi kewangan itu simpanan bocor. Jadi puan telah mengkongsikannya beberapa contoh dan juga sebagainya. Jadi mungkin ada tips ya supaya simpanan kita ini indah bocor. Silakan puan. Okay. So ada formula untuk menyimpan duit. Ya. Okay. So sebaik sahaja kita ni mendapat pendapatan. Okay. Kita ni mesti tolak perbelanjaan tetap. So ini macam bil-bil telefon, kereta, loan, apa tu. And then yang kedua adalah simpanan kita ni awal sudah ditulak macam yang tadi. Yang tadi macam okay, dapat saya aku gaji, aku tulak-tulak masukkan semua simpanan, dan selebihnya baru tah perbelanjaan yang tidak tetap seperti makan luar, entertainment kita ni lah. So yang dari sini simpanan itu akan terkacau. Kalau sekiranya simpanan ketani yang ketani cuba simpan bulan itu terkacau, diganti balik. Mesti ganti balik lah. Yang penting disiplin itu pun. Jadi pun mungkin ada peratus mungkin macam cara simpanan berapa? Okay. So kebiasaannya lah paling-paling daripada pendapatan ketani itu simpanan dalam sebanyak 10 ke 20% daripada gaji. So sekiranya setiap 100 yang ketani gaji ketani dalam 10 ke 20 ringgit ketani simpan. Baik, itulah yang menariknya juga. Kadang-kadang bukan semua orang juga mendapat gaji tetap setiap bulan. Ada yang kadang-kadang bulanan ni kurang, ada yang lebih, terutama sekali kepada peniaga-peniaga kita ni puan. Kadang-kadang mereka ni juga keuntungannya lain kan. Itulah ya, berbeza. Ikut salesnya diorang. So tapi sama saja keuntungannya lain peratus. Kita ni kali 10% saja daripada apa yang dia pasal kadang-kadang pun ada orang memiliki pendapatan tetap sama duit sampingan. So ketani boleh buat sama. Pendapatan itu 10% and then ketani punya side income itu pun 10%. So dari sana ketani akan dapat melihat simpanan ketani naiklah dari sana. Baik, sebelum kita juga menutup tirai kita ni bagi segmen ini, puan tadi mungkin ada tips lagi agar ia bocor. Yang pertama adalah disiplin dan kemudian lagi kemudian budget. Budget ni pentinglah supaya ketani indah nyurang berlebihan berbelanja. Yang ketiga also paling penting tujuan menyimpan. Pasal kalau ketani dah tahu tujuan menyimpan, ketani dah akan rasa macam ketani ada semangat untuk menyimpan. Ada matlamat, ada target kenapa kita ni menyimpan. Kerana kalau kita mengetahui tujuan kita ni akan lebih bersemangat. Dan kita dah tahu yang ni aku nyimpan ni. Jadi insya-Allah ya dengan kita ni berdisiplin ya dalam membuat simpanan ini, insya-Allah akan yang tadi berjayalah. Jadi dalam hidup kita ini kan perlu ada matlamat kan. Betul. Jadi untuk seterusnya puan, untuk menutup juga bagi segmen motivasi kita, bagaimana jika sekiranya ada yang ingin meminta nasihat daripada pihak pakar kewangan yang diiktiraf? Jadi bolehlah hubungi kami di email address kami iaitu askfpab@outlook.com ataupun laman sosial kami Facebook FPAB dan juga Instagram FPAB_BN. Dari sana boleh bertanyalah sebarang nyorang question atau anything lah. Baiklah ya. Yang tertera di kaca TV Auda sekarang ini, bagaimana cara untuk menghubungi pihak pakar kewangan berkenaan. Juga mungkin pun Fizah Sili akan menghubungi ataupun bersama Auda yang memberikan kewangan ataupun tips tersebut. Ya, jadi Auda itu baru saja kita ikuti bersama dalam segmen motivasi kewangan. Jadi puan, sebelum kita ni menutup
wawancara ini. Mungkin ada kesimpulan ataupun harapan seranan? Okay, saya harap yang tadi yang telah saya kongsikan dapat dimanfaat dengan semua orang. Jadi ingat macam disiplin penting. Mempunyai bajet itu also penting, dan last sekali tujuan menyimpan itu yang akan mengukuhkan supaya simpanan kita ni indah bocor. Itulah. Baik, ya. Baik, alhamdulillah ya, telah pun dibawakan bersama kita Intan ya. Terima kasih Puan atas perkongsiannya. Kita akan bersua lagi di lain keluaran. Terima kasih. Sama.